bertemu kembali di Real Cooking with Jasmine. So saya perkenalkan diri saya lah Jasmine. Kalau sebelum ni siapa yang dah biasa menonton video saya ataupun pada subscriber saya tahu, kalau selama ni saya masak hanya menunjukkan tangan ataupun jari-jari saya saja. So untuk video kali ini istimewanya saya akan masak di hadapan kamera untuk pertama kali. Saya harap anda semua suka dengan format baru channel saya ni. Korang boleh komen kat bawah suka cara lama ke ataupun suka cara yang baru macam ni. So saya harap anda teruskan menyokong saya supaya saya lebih bersemangat untuk membuat video-video yang lebih menarik. Jadi hari ini saya nak sharekan satu resepi yang mudah untuk disediakan sesuai untuk sarapan pagi ataupun minum petang, iaitu puri, dan juga saya akan tunjukkan juga bagaimana cara untuk menumis dal ataupun kuah dal yang paling simple tapi rasanya sangat sedap. Sebab kebanyakan orang biasanya kalau buat dal ni diorang akan buat macam masak macam buat dalca kan, tapi yang ni berbeza, caranya lebih mudah dan sesuai dimakan bersama roti canai ke, puri ataupun chapati. Jadi nanti saya akan sharekan. Dan untuk resepi puri kali ini saya akan menggunakan tepung atar. Sebab sebelum ni saya pernah sharekan resepi puri tapi menggunakan tepung gandum biasa. Dan video tu adalah video paling banyak view di dalam channel saya, iaitu hampir mencecah 1 juta view. Jadi disebabkan saya rasa ramai sangat yang suka makan puri atau masak puri ni, jadi saya sharekan resepi puri menggunakan tepung atar pula. Okey, untuk bahan utama menumis dal, kita perlukan dal. Yang ni saya guna lebih kurang 500 gram. Kalau kata anda nak buat sikit, boleh bagi separuh lah resepi-resepi ni. Yang ni dal Australia. Boleh juga ada satu lagi dal Malawi. Tu mahal sikit tapi sama je, boleh je guna. So kita masukkan ke dalam. Nanti kita akan cuci bersih. Kemudian bahan kita perlukan adalah daun kari, 1 sudu teh jintan putih, 1 sudu teh biji sawi. Kemudian saya menggunakan 5 tangkai cili kering yang saya potong-potong lebih kurang 1 inci macam ni. Untuk bahan tumisan menumis kita perlukan bawang besar sebiji, kemudian 5 ulas bawang putih. Halia ni kita akan ketuk, kita akan masuk masa mula-mula nak merebus dal nanti. Okey, kemudian untuk dia punya sayur ni, ni optional lah, boleh tukar. Hari ni saya ada carrot je, lupa nak beli kentang. Jadi saya akan guna sebatang carrot dengan sebiji tomato. Jadi jom kita lihat cara-cara untuk membuat dal ni. Mula-mula sekali kita cuci bersih kacang dal kita ni beberapa kali. Kalau kata anda nak cepat empuk, boleh juga nak rendam dahulu kacang dal ni dalam 1-2 jam. Tapi saya kebiasaannya saya rebus je terus. Cuma ambil masa sedikit lah untuk dia empuk ya. Okey, kita letak air lebih sikit untuk kita merebus dal ni. Kalau tak cukup nanti kita akan tambah. Dan kita ketuk-ketukkan halia lebih kurang dalam 2 inci. Kita masukkan. Okey, kita just biarkan. Nanti bila dia dah setengah empuk, kita akan tumis bahan-bahan macam bawang tadi. Baru kita akan campurkan ke dalam dal ni. Okey, untuk bawang besar kita akan hiris. Tapi janganlah halus sangat ya. Okay, untuk bawang putih pun sama, kita akan hiris. Okey, cerita pasal hiris ni ataupun kalau hiris halus tu kita panggil kita mayang halus. Jadi hari ni saya nak juga lah bercerita pasal ada satu grup masakan yang saya join ni. Hari ni adalah satu orang ni, dia bertanya apa maksud mayang ataupun dimayang, sebab dia nak buat satu resepi yang dia jumpa kat internet agaknya kan. So dia kurang faham maksud mayang tu. Kalau tengok pada profil dia mungkin bukan orang Melayu lah, mungkin dia kurang fasih, jadi tak faham apa maksud mayang tu. Jadi saya rasa dia tanya di tempat yang betul, di mana grup masakan. Jadi mesti ramai akak-akak ke makcik-makcik kan yang dah biasa masak tahu maksud dimayang tu.
Tapi yang saya geram tu bukannya ramai yang bagi jawapan maksud dia macam menghiris. Kalau pada pemahaman saya juga mayang tu bermaksud menghiris lah, hiris halus kan. Bukan ramai juga yang bagi komen okey, dan ramai juga yang macam peli-peli bagi peli-peli macam bagi jawapan sinis, cakap mayang tu hiris lah dia Kak Oi, takkan tu pun tak tahu. Banyaklah lagi yang orang cakap komen-komen negatif. Bagi saya kalau orang dah bertanya, maknanya dia tak tahu. Jadi kalau kita tahu, kita jawablah elok-elok. Kalau kita rasa tak ada ayat ataupun tak ada benda yang elok kita nak bagi, tak payahlah kita komen. Kadang-kadang tu kita rasa kita komen tu just saja nak peli-peli, tapi orang yang di komen tu, kalau dah ramai sangat komen negatif, mestilah rasa kecil hati ataupun rasa down kan. Sepatutnya kita sokong orang nak belajar memasak dan dia bertanya dengan elok apa tu maksud mayang. Tapi ramai betul lah yang makcik-makcik bawang ni kan. Entahlah, bukan kes tu je banyak lagi kes lain yang kadang saya rasa kenapa orang perlu bagi komen negatif macam tu, kadang-kadang tu kasar kan. Tak boleh ke kita jawab elok-elok tu tak? Jadi kalau apa komen anda semua? Cuba boleh komen kat bawah. Untuk tomato ni just kita potong wedges je macam ni. Untuk carrot ni kita potong besar-besar sikit. Jangan potong nipis-nipis, nanti tak sedap. Okey, besar-besar macam ni okey. Kalau yang tebal sikit ni kita bagilah 2. So kita tengok dan kita nampak belum empuk lagi. So kita biarkan lagi sambil tu kacau-kacau. Macam 5-6 minit sekali supaya dia tak ada mendapan, takut dia hangit kat bahagian bawah. So kita biarkan lagi. Okey, kita tengok dah ni macam dah setengah empuk macam ni. Kita akan masukkan serbuk kunyit lebih kurang setengah sudu teh. Tadi saya lupa nak sebut. Nanti resipi penuh saya akan letak kat description box, okey. Agak-agaklah dalam setengah sudu teh masukkan. Lepas tu kita kacau. Okey, kemudian kita dah boleh masukkan carrot dengan tomato kita. Kalau kita guna kentang, masanya pun dah boleh masuk. Bila dia dah setengah empuk tu kan. Okey, bila kita dah masukkan carrot dengan tomato ni, kita biarkan. Sambil tu kita sediakan kuali. Kita masukkan sedikit minyak untuk kita tumis bawang-bawang kita. Okey, agak-agak je. Kita tak payah tunggu sampai minyak ni panas sangat tau. Sebabnya nak mengelakkan daripada cili kering kita hangus. So tadi saya dah basuh daun kari, cili kering, jintan putih dengan biji sawi. So kita masukkan. Okey, bau dia wangi sangat. Jintan putih dengan daun kari, cili kering. So bila dah naik bau ni, kita masukkan bawang merah dengan bawang putih. So kita tumis sampai bawang kita ni layu. Okey, bila nampak bawang kita dah garing sikit, dah layu, kita padamkan api. Kemudian kita just masukkan ke dalam periuk yang ada okey, bila kita dah masukkan ni, kita just biarkan je sampai kacang kita ni betul-betul empuk. Okey, kacang kita ni dah empuk. Nampak tak warna dia dah bertukar macam keruh. Macam kita dah letak santan. Tapi sebenarnya tak ada letak santan pun. Kacang tu sendiri bila dia dah empuk, dia akan jadi macam creamy macam ni. So kita dah boleh letak bahan perasa. Mula-mula sekali kita letak garam. Ikut pada kita lah agak-agak ya. Okey, kemudian optional. Kalau nak letak gula boleh, tak letak pun boleh. Macam saya suka letak sedikit je. Orang kata macam nak balancekan rasa. Kalau tak letak pun boleh.
Okey, dan boleh guna bahan perasa, boleh guna pati ayam ke, nak guna pasti sedap ke. Macam saya suka guna Ajinomoto. Kita bukan nak letak banyak pun, kita letakkan sedikit saja, just nak membangkitkan rasa. Ajinomoto ni dia ada perisa umami. Umami ni dia macam dia pelengkap rasa lah, dia membangkitkan semua rasa-rasa daripada bahan-bahan yang kita gunakan dalam resepi kita. Okay. Ajinomoto ni optional lah, ikut pada masing-masing. Ada yang tak guna, tapi bagi saya ikut pada pilihan masing-masing. Tak payah gaduh-gaduh. Kalau orang nak guna Ajinomoto ke, tak nak guna Ajinomoto ke, tak perlulah kita persoalkan ataupun nak kata kita punya pilihan tu lebih baik. So rumah kita yang tentukan. Kalau kita nak letak, tak letak pun tak apa. So kita rasa kalau dah okey semua, kira dah siap lah dan kita ni. Okey, sekarang saya akan tunjukkan mula macam mana nak buat adunan puri tepung atar ni. Bahan utama yang kita perlukan adalah 3 cawan tepung atar. Kalau pada siapa yang tak biasa nak beli tepung atar tu, dia macam ni. Biasanya tepung atar ni kita guna nak buat capati. Brand, ada macam-macam brand, tak kisah apa-apa brand pun boleh. Okey, kemudian kita akan menggunakan 3 sudu besar minyak masak. Minyak ni boleh juga gantikan dengan butter ke minyak sapi kalau nak lebih wangi. Tapi minyak sapi atau butter tu kita cairkan dahulu, lepas tu kita boleh masukkan ke dalam adunan. Okey, kemudian kita gaul-gaulkan dahulu supaya rata. Okey, kemudian kita masukkan lebih kurang setengah sudu teh garam halus. Saya guna garam halus. Kalau anda guna garam biasa tu, nanti masukkan ke dalam air yang kita akan guna letakkan dalam adunan ni. Okey, untuk adunan 3 cawan ni kita standby air putih 1 cawan setengah. Kita standby je. Kalau kurang nanti kita boleh tambah. Kalau lebih tak perlulah kita pakai semua. Untuk air ni boleh juga kalau nak guna air panas sikit, air suam atau air panas. Tapi saya pakai air biasa je, jadi juga. Saya dah biasa guna resepi ni, tak perlu guna air panas pun. So bila dah gaul rata, kita masukkan air sedikit demi sedikit. Okey, bila dah sebati macam ni, kita akan biarkan sebentar. Tengok air ni. Okey, tengok air ni. Tak habis pun 1 cawan setengah sebab dah cukup. Tapi depends pada tepung kita kena pandai agak-agak sebab kadang-kadang brand lain kadar penyerapan air dia pun lain. Ada yang kena pakai air lebih sikit kan. So kita kena pandai agak-agak. So kita akan biarkan adunan ni dalam lebih kurang 15 minit. So kita tak nak bagi dia mengering, kita ambil minyak masak sedikit saja. Okey, sikit je. So kita sapukan kat sekeliling dia. Kalau dia mengering nanti susah bila kita nak gelikkan dia, nanti dia akan mereka-reka. So nanti puri kita senang bocor, nanti kurang cantik. So bila dah sapu minyak macam ni, kita tutup dengan pinggan ke dengan plastik wrap supaya tak kena angin. Okey. Okey, dah 15 minit lebih kurang macam tu. So kita nak bulat-bulatkan dough kita ni. Sediakan bekas biasa pun boleh tutup dengan kain ke plastik wrap ke. Kalau nak senang, kita tutup dengan bekas yang macam Tupperware lah, supaya adunan kita tu tak kering. Lepas tu puri ni ikut pada kita lah. Besar kita bulatkan, besar lah jadinya. Kalau kita buat kecil-kecil lah jadinya. Kalau buat cepat-cepat boleh je tak tutup. Tapi saya suka tutup supaya dia tak ada dia tak kering, dia tak merekah. So bila kita nak gelikkan dia tu senang. Okey. Saya buat besar-besar macam ni. Semua pernah makan ke tak puri ni? Cuba komen sikit kat bawah. Macam saya memang dah biasa sangat makan puri ni dari kecil. Memang suka sangat makan puri. Kalau balik kampung, atuk tu nenek lah kan kita orang panggil atuk. Memang selalu akan buat puri ni sebab sepupu-sepupu saya, kita orang semua memang suka gila makan puri.
Memang boleh makan berkeping-keping lah kalau puri ni. Puri ni selain daripada kita makan dengan kuah dal ke kari, sedap juga kalau kita makan dengan sambal tumis ataupun sambal sardin. Green tea akan tambah berkeping-keping. Cuma janganlah masak hari-hari sebab puri ni dia deep fry. So dia tak berapa sihat. Kalau nak pilihan yang lebih sihat, kita boleh buat chapati, okey? Okey, sebelum kita nak start menggilik puri kita tu, kita panaskan minyak dulu. Minyak ni kena lebih sikit baru dia jadi kembang atau kembung elok. So sekarang kita nak gilik puri kita, kita ambil tepung gandum, tepung kering biasa je. Kita tabur sikit dekat tempat kita nak menggilik ni. Lepas tu dekat kita punya rolling pin ni pun kita bawa tepung kering sikit. Okey, kita ambil dough kita letak, kita tekan dulu. Kemudian kita gilik. Okey, untuk ketebalan dia ni kita kena agak-agak, tak boleh nipis sangat, tak boleh tebal sangat ayam. Okey. Kalau kata nipis sangat nanti kita punya puri ni dia cepat cepat pecah. So kita tak nak nanti bila tengah goreng dia pecah, dia akan masuk kat celah-celah gelembung puri kita nanti. So nanti puri kita macam berminyak lah. So kita nak elakkan. Okay, lepas dah buat macam 3 keping macam ni, kita dah boleh goreng. Sebab kita nak dia biar terkena angin lama sangat, nanti kat tepi-tepi ni dia start merekah. Okay, bila minyak kita dah penuh, kita akan masukkan puri. Kita masuk je. Dan kita biarkan je. Nanti dia akan kembung sendiri. Okay, nampak tak dia mengembung. So kita biarkan sekejap supaya bahagian yang sebelah sana tu garing. Puri ni tak payah lama, dia sekejap je dah garing sebab dia nipis. Okay, lepas tu kita nampak tak, dia dah sekejap je dia dah masak. Tak perlu lama-lama. Kalau kata bila korang goreng tu dia tak naik kan, korang cuba tebalkan sikit korang punya adunan masa korang gelik tu. Kadang-kadang bila nipis sangat pun dia susah nak naik. Okay, kita sediakan tapis macam ni. Kita letak dalam ni supaya minyak dia dapat ditoskan. Okey, sekarang saya nak bagi suami saya rasa. Dah sedia nak rasa? Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana? Sedap? Sedap. Okay, saya pun nak rasa. Dah penat-penat masak kan. Kita tengok sedap ke tak sedap. Tak sikit. Sedap. Macam kita makan kedai mamak tu. So kalau korang dah cuba, boleh komen kat bawah macam mana, sedap ke tak. Kemudian jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe. Share tu share ramai-ramai kat grup WhatsApp ke, kat kawan-kawan ke, biar ramai lagi yang tahu video ni, biar ramai lagi yang tahu masak puri. So semoga kita berjumpa lagi di episod yang akan datang. Bye.